السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Sesungguhnya segala puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberikan puji-pujian yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon bantuan yang sebenarnya hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon petunjuk hidayah daripada Allah, dan kita juga memohon maghfirah, keampunan daripada Allah akan segala dosa yang telah kita lakukan. Kita juga berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan kita sendiri. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat baginda seluruhnya. Sidang hadirin mukminin, tajuk kita pada malam ni ialah berkaitan dengan status ataupun isu apabila suami berkahwin dengan isteri yang kaya. Suami miskin, suami tidak ada pendapatan sebanyak dan setinggi isterinya. Isterinya ada pendapatan yang jauh berlipat kali ganda berbanding dengan suaminya, ataupun isterinya seorang yang sangat berpengaruh, mempunyai kedudukan yang tinggi pangkatnya dalam masyarakat, manakala suaminya tidak ada apa-apa kedudukan berbanding dengan isterinya. Apakah hina seorang suami yang miskin apabila dia berkahwin dengan isterinya yang kaya? Apakah hina seorang suami yang hanya bekerja dengan pangkat yang rendah jikalau dia mempunyai isteri yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam syarikat ataupun dalam perniagaan dan sebagainya? Jadi pada malam ni kita akan fokus kepada isu itu, kerana kita mengakui bahawa di antara sebab berlaku perceraian di antara suami dan isteri, walaupun bukan pada kedudukan yang pertama, tetapi dalam kajian di Malaysia berkaitan dengan masalah rumah tangga, salah satunya ialah apabila suami miskin ataupun suami tidak mempunyai pendapatan yang banyak seperti mana yang dimiliki oleh isteri. Dan kita akui bahawa di antara cabaran besar di dalam rumah tangga ialah apabila isteri mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada suaminya, apatah lagi jikalau isteri itu seorang yang sombong dengan kedudukan dia. Ini mendatangkan
apa yang kita panggil sebagai inferiority complex dalam diri seorang suami, kerana mungkin dia hilang pekerjaan, ataupun dia ada kerja tapi gajinya tidak banyak, ataupun isterinya datang daripada keluarga elit, keluarga bangsawan, sedangkan suami ni orang kampung, macam yang berlaku baru-baru ini kan, pasangan selebriti, netizen duk banding yang isteri ni somebody kan, orang kata istilah sekarang ni have orang yang berada lah, orang yang berada. Manakala si suami ni pula, bila kita lihat keluarganya, orang biasa-biasa, orang kampung dan sebagainya. Jadi itu yang kita akan bicarakan pada malam ini. Baik, sidang hadirin mukminin, soalan yang pertama ialah apakah hina seorang suami jikalau dia berkahwin dengan perempuan yang jauh lebih kaya daripadanya, ataupun yang jauh lebih yang lebih tinggi kedudukan dalam masyarakat atau seumpamanya. Apakah tidak ada contoh dalam agama kita tentang pasangan seperti ini, pasangan yang mana suami tidaklah sehebat si isterinya dari sudut keduniaan. Baik, sidang hadirin mukminin, maka bila kita lihat contoh yang terbaik dalam isu ini ialah contoh tidak lain dan tidak bukan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada contoh ini jikalau kita ingin berbicara tentang seorang lelaki yang tidak ada harta. Seorang lelaki, harta kalau ada pun tidak sebanyak, tidak boleh menyaingi, tidak boleh menandingi kekayaan yang dimiliki oleh isteri. Tetapi dalam contoh yang kita akan bicarakan pada malam ini, kita akan tunjuk bagaimana seorang isteri, walaupun dia lebih elit berbanding dengan suaminya dari sudut kedudukan di dunia, walaupun si isteri ini seorang ahli perniagaan yang terkenal, yang mempunyai harta yang banyak, tetapi apabila dia menggunakan hartanya itu untuk menolong suaminya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia seorang wanita yang terbaik, maka dia diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dia tuan-tuan kehebatan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha? Sebagaimana yang kita tahu, Khadijah ketika berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, Nabi umur 25 tahun, Khadijah 15 tahun lebih tua, 15 tahun lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi menyatakan bahawa baginda sangat menyintai Khadijah. Nabi kata Nabi sangat kasih kepada Khadijah. Nabi kata inni qad ruziqtu hubbaha. Nabi kata, sesungguhnya aku telah dikurniakan rasa cinta, rasa kasih sayang kepada Khadijah. Ini dalam Sahih Muslim. Khadijah ni tuan-tuan, walaupun dia satu orang perempuan kaya, hartanya yang banyak itu tidaklah menjadikan Khadijah menghina suami dia, tidaklah menyebabkan Khadijah angkuh
sehingga menyebabkan dia rasa suaminya tidak berguna, tidaklah menyebabkan runtuhnya rumah tangga hanya kerana faktor kekayaan yang dimiliki oleh si isteri berbanding dengan suami. Ini antara perkara yang perlu diperhatikan oleh mana-mana wanita yang Allah Ta'ala bagi rezeki kepadanya dengan kekayaan. Janganlah dia sombong dan janganlah dia angkuh dengan satu kelebihan ini yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Sebagaimana yang disebut dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi kata, Allah tidak memberikan ganti kepada aku dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Maknanya Khadijah ni tak ada perempuan lain yang lebih baik daripada dia. Sebab apa? Sebab Nabi kata, qad amanat bi id kafara bin nas. Dia kata, dia beriman kepada aku ketika mana orang lain mengkufuri aku. Lepas tu dia membenarkan aku ketika mana orang lain mendustakan aku. Lepas tu dia kata, dan dia menghilangkan kebimbangan aku, kegusaran aku dengan hartanya ketika mana orang lain menahan hartanya daripada aku. Tengok tuan-tuan, ketika mana orang lain boikot Nabi, ketika mana orang lain sekat rezeki daripada sampai kepada Nabi, supaya Nabi menjadi susah untuk menyusahkan dan menghalang dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan orang menyusahkan Nabi dengan pelbagai cara, Khadijah radhiyallahu anha menggunakan kelebihan harta dia untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara faktor kenapa Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada Khadijah radhiyallahu anha, selain daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah memberi rezeki kepada Nabi dengan anak yang dia lahirkan, sedangkan Nabi tidak memperolehi anak daripada isterinya yang lain. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih. Itu beza tuan-tuan. Wanita yang salihah, kalau kita nak banding dengan sebilangan perempuan hari ini yang kaya raya, yang jadi tokoh dalam bidang korporat, dia rasa sebab pencapaian dia tinggi, dia tinggal suami dia di belakang, dan dia rasa bahawa dia tak sesuai untuk teruskan perkahwinan dengan suami dia sebab dia lebih berjaya daripada suami dia. Suami dia tidak ada harta, suami dia tidak ada pendapatan sebanyak dia, maka menyebabkan dia pergi ke mahkamah meminta perceraian, ataupun dia menghina suami dia dengan harapan suami dia tinggalkan dia. Kalau wanita hari ini yang mempunyai pangkat yang tinggi, yang mempunyai harta yang banyak, kalau dia ingin menjadi wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mencontohi Khadijah radhiyallahu anha. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? Nabi kata, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Nabi kata, sebaik-baik
wanita pada zaman dia ialah Maryam. Maryam adalah wanita terbaik pada zaman dia, dan Khadijah adalah wanita yang sebaik-baik pada zaman dia. Ini kedudukan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Selain daripada itu tuan-tuan, dia juga termasuk di kalangan orang yang dijamin syurga. Ini disebut dalam hadis, iaitu Nabi menyatakan sayyidatun nisa'i ahlil jannah arba'. Nabi kata di kalangan kaum wanita ahli syurga, kaum wanita ni ada penghulu dia 4 orang. Semua wanita yang duduk dalam syurga, dia ada penghulu dia seramai 4 orang. Siapa penghulu kepada kaum wanita dalam syurga? Nabi kata yang pertamanya Maryam binti Imran. Itu yang pertama. Yang kedua Fatimah bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya wa Khadijah bintu Khuwailid. Dan yang keempatnya Asiyah, isteri Firaun. Ini dia tuan-tuan sekalian, kelebihan Khadijah radhiyallahu anha. Dan dia juga tuan-tuan sekalian telah dibina rumahnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan seorang perempuan yang membelanjakan hartanya untuk menolong suami dia, dan dia tidak sombong dengan harta dia. Kita jangan duk dabik dada dengan pangkat dan kedudukan kita. Kerana harta, pangkat, kedudukan kita, dia boleh datang dan dia boleh pergi meninggalkan kita. Tapi tuan-tuan, realitinya manusia ini, dia tetap sebagai manusia. Si lelaki, kalau kita nak banding dia dengan Nabi, sudah tentu tidak boleh. Si perempuan, si isteri, jikalau kita nak banding dia dengan Khadijah, sudah tentu tidak boleh. Tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk mengikuti contoh yang ada pada kedua-dua insan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sudah tentu dalam kehidupan kita tuan-tuan, Allah Taala menguji kita. Kalau Allah Ta'ala menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan semulia-mulia manusia, tidak ada manusia yang paling dikasihi oleh Allah selain daripada Nabi kita, maka kita pun tuan-tuan tidak terlepas daripada diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum asalnya bukanlah isteri yang membelanjakan hartanya untuk suami dia. Asal kejadian manusia, Allah Ta'ala menjadikan orang lelaki dia lebih kuat fizikalnya berbanding dengan orang perempuan. Malah mental sepatutnya orang lelaki yang lebih kuat daripada isterinya. Kadang-kadang Allah Ta'ala menguji si lelaki dan si perempuan memulakan perniagaan. Kalau orang kaya dia dah ada modal dah, tapi setengah orang tuan-tuan dia memulakan perniagaan dengan tidak ada modal. Maka datang daripada mana modal perniagaan mereka kalau bukan melalui pinjaman, pembiayaan daripada bank? Bila mereka berhutang, ada orang berniaga dapat bayar hutang, ada orang berniaga gagal membayar hutang dengan baik. Maka si wanita sudah tentu tidak dapat
mempunyai kekuatan sebagaimana si lelaki apabila surat-surat tindakan mahkamah datang kepada mereka. Orang lelaki kena tahu benda ni. Jangan ditinggalkan hutang, beban yang mungkin menyebabkan itu tidak dapat ditanggung oleh isteri kita. Kita sebagai orang lelaki, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bukannya wanita jadi pemimpin kepada kaum lelaki, tapi lelaki yang mesti jadi pemimpin kepada kaum wanita. Jangan kita yang membebankan isteri, tapi hendaklah kita bertindak sebagai pemimpin untuk menguatkan kedudukan isteri kita. Kena usaha. Sebab itulah asal kejadian kita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni lelaki, ke atas sebahagian yang lain, yakni perempuan. Dan kerana kaum lelaki menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa orang lelakilah yang wajib membiayai isterinya dan bukan sebaliknya. Tetapi sebagaimana yang saya sebut tadi, tuan-tuan, langit tidak selalunya cerah. Walaupun si lelaki mungkin pada asalnya ada pekerjaan, ada pendapatan yang baik dan boleh membiayai rumah tangga mereka, tapi ada kalanya, contoh yang berlaku tahun 2020 sehinggalah beberapa tahun selepas itu, berlaku Covid. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang terjejas mata pencarian dan sebagainya, sehingga menyebabkan si suami ini hilang pendapatan atau terjejas sehingga tidak dapat menunaikan tugas dan tanggungjawab dia. Maka bagaimanakah option, pilihan yang ada kepada isteri jikalau isteri tadi mempunyai suami yang miskin, penganggur, ataupun menjadi cacat, sakit kerana kemalangan, kerana penyakit dan sebagainya? Maka ada beberapa keadaan. Yang pertamanya, tuan-tuan, ada keadaan di mana suami itu bukan kata dia miskin, tapi dia sengaja enggan membayar nafkah isteri dia. Dalam keadaan yang macam ni, kalaulah si isteri itu mendapati bahawa sebenarnya suami dia kaya, tapi suami dia enggan membayar nafkah kepada dia, maka ada beberapa pilihan kepada isteri yang berhadapan dengan suami yang macam ni, suami yang sengaja melalaikan memberi nafkah dekat dia. Setiap kali minta duit, dia jawab tak ada duit. Gaji banyak, gaji 10,000, 15,000, tapi duit tak ada. Nak beli barang dapur tak ada duit, nak pergi Maidin tak ada duit, nak pergi Lotus tak ada duit, nak pergi market tak ada duit. Tapi kita duk tengok dia beli basikal, tengok resit 20,000 beli basikal. Contohlah, ni tak ada kaitan yang hidup ataupun yang mati. Minta duit, tak ada duit. Tapi kita tengok dia duk tukar sport rim, tengok resit 5,000, 8,000. Kita hanya minta 400, 500 buat habuan nak pergi kedai beli barang dapur, dia kata tak ada duit. Tapi dia segala aksesori motor dia, aksesori hobi dia, kenderaan dia, habis segala benda tu, semua benda mahal. Ini contoh suami yang sengaja buat jahat kepada isteri dia, sengaja tak mau bayar nafkah keluarga dia. Maka siapa-siapa di kalangan isteri dia ada suami yang macam ni,
dia ada beberapa pilihan untuk dia yang diberikan sebagai jalan keluar oleh agama. Apa jalan keluar dia, tuan-tuan? Yang pertamanya, isteri boleh mengambil harta suami dia walaupun tanpa izin daripada suami. Sebagaimana yang berlaku dalam kes Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, kan? Pergi buat aduan kepada Nabi. Boleh? Tengok seluar suami tergantung kat dinding, ambil dompet, tebal je dompet dia kan, ambil sekeping, dia tak tahu kan, dia tak perasan pun, ambil sekeping kan. Lepas tu esok ambil sekeping pula, dia tak tahu. Kalau bagi tahu kat dia, bergaduh. Bila bergaduh, masalah lah. Bergaduh depan anak pula, dia pergi maki isteri dia, ada kata macam-macam. Suami kedekut, tuan-tuan. Macam mana nak buat? Ambil sekeping. Dalam keadaan dia tak tahu. Boleh. Jangan ambil lebih. Ambil sekadar mencukupi untuk perbelanjaan. Kan? Jangan pula dia pergi ambil banyak. Kan? Buat beli barang kemas lah. Buat beli benda-benda lain, beli saham apa semua. Tak boleh lah. Untuk keperluan. Yang tu boleh. Itu yang pertama. Baik, kalau tak boleh, macam mana? Tambah pula sekarang ni, tuan-tuan, banyak cashless, tanpa cash. Tengok dompet suami, nipis ke dompet suami, tak ada duit, semua pakai kad. Semua pakai kad. Nak buka phone suami pun, nak scan pun tak boleh, semua pakai, nak kena tengok muka pula, tengok wajah, pakai fingerprint, apa thumbprint, apa semua ni, password lah. Tak boleh. Nak buat macam mana? Pilihan yang kedua, sabar. Sabar. Dan sabar ni bukan sabar dalam keadaan kosong, tapi sabar dan nafkah yang tidak dibayar itu boleh dianggap sebagai hutang pada masa akan datang. Boleh dianggap sebagai hutang pada masa akan datang yang wajib dibayar oleh suami pada masa akan datang. Dan ini antara pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah. Ulama mazhab Syafi'i kata hutang. Ulama mazhab Hambali pun kata itu adalah hutang. Ulama mazhab Maliki pun kata hutang. Kalau dia tak bayar, katalah 10 tahun suami tak bayar nafkah, kita kumpul, tulis, kan, tulis. Kalau satu hari suami terjumpa kertas atas meja, ni hang tulis apa ni? Kan? Inilah hutang abang ingat. Saya tak record, saya record. Boleh? Tulis. Supaya kita nak senang, kita nak claim pada masa akan datang. Boleh. Cuma amalan di mahkamah syariah sekarang ni, tuan-tuan, amalan di mahkamah syariah sekarang ini di Malaysia, kebanyakan negeri, keputusan yang diberikan oleh mahkamah syariah di Malaysia kebanyakannya mengatakan bahawa hanya kalau ada perintah mahkamah. Katalah sebulan suami wajib bagi nafkah ke isteri dia RM500 ataupun RM1,000. Ada perintah mahkamah. Suami tidak bayar sebagaimana perintah mahkamah, barulah itu dianggap sebagai hutang. Itu amalan sekarang dalam negara kita. Selagi tidak ada perintah mahkamah, walaupun isteri kata suami tak pernah bagi nafkah dekat dia 10 tahun, 20 tahun, itu tidak dikira sebagai hutang. Dan kalau tuan-tuan buat permohonan ke mahkamah syariah pun, mahkamah syariah tidak akan meluluskan permohonan itu. Itu amalan sekarang di mahkamah syariah untuk pengetahuan tuan-tuan. Jadi siapa yang nak jadikan itu sebagai hutang, dia kena pergi buat cepat-cepat di mahkamah syariah supaya hakim keluarkan perintah berapa banyak sebulan yang suami dia kena bayar nafkah kepada dia. Cuma lazimnya dalam masyarakat kita ni, kalau tidak bergaduh yang serius, biasanya isteri dia tak mau pergi ke mahkamah.
Mahkamah ni tuan-tuan, kebanyakan orang dia tak sukalah kan pergi mahkamah. Baik. Berkata sebahagian ulama mazhab Syafi'i, dia kata nafkah seorang isteri tidak menjadi gugur hanya kerana berlalunya masa. Ini suami kena ingat. Kalau dia muda-muda dulu dia tak bagi nafkah kat isteri dia, sekarang dah tua ni, dah pencen, dapat duit pencen 100,000, 200,000, 500,000, 1 juta, bagilah dekat isteri kita. Kata yang ni abang nak bayar dekat kamu, dekat sayang, sebab mungkin masa muda dulu abang mungkin tak bayar nafkah. Tuan-tuan, kerja dekat GLC, saya tengok kawan-kawan saya ramai ada duit 1 juta lebih tuan-tuan. Ada duit 1 juta lebih. 1 juta lebih tu bagilah separuh dekat isteri, betul tak? Bagi separuh. Jangan duk kedekut sangat. Kita ambil 500,000, bagi kat isteri 500,000. Bagi sebagai tanda sayang kita kepada dia, sebagai tanda kita appreciate, kita hargai susah payah dia, tekanan dia duk jaga kita, jaga anak kita dan sebagainya. Bagi agak-agaklah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bagi 500,000 kat isteri, isteri jawab apa? Agak-agaklah dapat duit 1 juta pencen apa semua ni kan, tengok ada 1 juta, isteri duk teman kita pi, ya tengok kan, abang ada berapa? Adalah 1 juta. Kita pun bagi kat dia separuh. Agak-agak tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan bagi separuh kat dia, isteri kata apa? Gelak. Gelak lah, gelak. Respon isteri ni macam-macam kan, respon isteri macam-macam, bergantung kepada peribadi isteri kita. Ada isteri bila suami bagi duit kat dia separuh, abang ambil separuh, ni dekat sayang separuh. Ada isteri dia syukur, dia terima kasih kan, syukur pada Allah, dia mungkin sujud syukur kan, dia sujud syukur, lepas tu dia peluklah suami dia, dia cium suami dia, terima kasih abang sebab ingat dekat saya apa semua. Ada isteri macam tu, dia tunjuk yang dia ni appreciate, dia terima kasih dekat suami dia. Ada isteri tuan-tuan jenis mulut laser, tahu mulut laser? Jenis mulut tak ada insurans. Ada juga. Orang bagi duit kat dia, dia jawab, tahu pun. Dia pergi kata lagu tu. Kan? Tahu pun, ingatkan lupa dah. Dia bagi. Dia kata abang dulu duit tak bagi kat saya, dia ungkit semua cerita tu. Kita baru bagi duit kat dia, dia pergi ungkit cerita lepas-lepas. Ada juga orang perempuan lagu tu. Jadi kita tentukan kedudukan kita ni macam mana. Kita nak jadi macam Khadijah, kita nak jadi macam Maryam, nak jadi macam penghulu syurga tadi, orang yang hebat-hebat, perempuan yang hebat-hebat, yang ada akhlak yang bagus, ataupun kita nak jadi perempuan yang suka menyakiti orang, apatah lagi orang tu adalah suami kita. Itu terpulang. Kita tentukan kita nak jadikan diri kita ni siapa. Tapi suami hendaklah mengenang kebaikan isteri dia kan? Sebab kita tak tahu, mungkin zaman kita muda dulu duit tak cukup tuan-tuan, duit tak cukup. Saya kawan saya ni cerita tahun 96, 97, kawan saya jadi pensyarah UIA, lecturer UIA. Tuan-tuan tahu lecturer UIA itu apa? International Islamic University. Hebat tuan-tuan, universiti antarabangsa. Orang tak tahu gaji 1,300. Ini cerita tahun 96. Orang kata, oh, universiti antarabangsa. Kawan kita pensyarah. Kawan saya ni tuan-tuan, masa tu dia baru kerja dengan UIA, gaji 1,300. Pergi kerja naik motor apa saya tak ingat, RZ ke apa, macam tu lah lebih kurang. Dia masa dia kerja sebagai pensyarah UIA, dia datang ke bilik saya.
Saya masa tu tahun kelima saya buat syariah di UAE. Dia duduk cerita, dia kata susah dengan orang kampung. Dengan orang kampung ni susah. Orang kampung, kepala dia, lecturer UIA balik. Dia suruh belanja, open table. Dia suruh open table. Ni perangai orang kampung. Dia kata orang kampung dia tak tahu gaji lecturer UIA 1,300 masa tu, tahun 96. Tolak semua EPF lah, tolak tu hak wajib-wajib tu, tinggal 900. tinggal 900 tuan-tuan, duduk di Petaling Jaya, makan apa? Bayar bilik lagi, bayar itu apa semua. Balik kampung kena belanja orang kampung lagi. Tak ada duit tuan-tuan. Bukan kaya pun. Jadi kita masa kita mula-mula kerja dulu tuan-tuan, manalah kita boleh bayar semua nafkah isteri kita? Tak mampu. Tak mampu tuan-tuan. Jadi mungkin kita 5 tahun yang pertama, 10 tahun yang pertama, isteri menggunakan duit dia sebab kita tak mampu bagi nafkah kat dia. Sekarang kita dah ada duit 1 juta, bagilah separuh kat dia. Agak-agak boleh kata tu? Jangan duk penting diri sendiri, buat baik kepada keluarga kita. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bahawa penting apabila kita gagal membayar nafkah kepada isteri, itu dianggap sebagai hutang kecuali isteri menghalalkannya. Jadi malam ni balik rumah tanya yang macam mana ni yang kuliah tadi Ustaz Jai kata hutang. Nak tahu try tanya malam ni. Kalau isteri kata tak apa bang, saya sayang kat abang yang penting abang ada dengan saya, kan? Kalau dia kata lagu tu, alhamdulillah. Tak payah bayar hutang. Kan? Tapi kalau isteri kata sayang juga, hutang kena bayar. Yang tu kena bayar lah. Sayang juga. Kena jenis isteri yang profesional. Dia kata abang, kita sembang benda ni kena profesional. Saya sayang ke abang, tapi duit saya abang kena bayar. Yang tu tuan-tuan kena bayar. Kan? Tapi nak ceritanya, kalau kita ada rezeki lebih, bagi kat isteri. Kan? Jangan kita menganggap bahawa kita tak pernah menyusahkan isteri kita. Hidup bersama ni tuan-tuan, kok mana pun ada masa suami menyusahkan isteri, ada masa isteri menyusahkan suami. Tak ada siapa pun boleh mendabik dada yang dia je yang susah. Tak boleh. Hidup, bila kita hidup berdua dan berkeluarga ni tuan-tuan, kok mana pun akan ada ketikanya kita menyusahkan isteri dan isteri menyusahkan kita. Baik, akhir sekali tuan-tuan, apa kata kalau isteri itu pula yang ada hutang? Kan? Isteri pula ada hutang. Kita kahwin dengan dia pasal apa? Sebab dia ada company. Kan? Dia ada company besar. Kita pun tackle dia. Kan? Nak tunggu kita beli kereta Range Rover, tak ada. Kan? Nak jalan pintas, nak pakai Range Rover, nak pakai Mercedes, nak pakai Volvo, cari isteri yang ada company yang besar. Kita pun jumpa satu orang, kita kahwin dengan dia. Kita tak tahu rupa-rupanya yang kaya tu dengan hutang. Lepas kahwin baru tahu semua benda hutang. Macam mana nak buat? Kan? Lepas kahwin baru tahu. Baik. Maka apa yang kita kena ingat ialah hutang masing-masing ditanggung oleh masing-masing. Kan? Hutang suami wajib bayar, hutang isteri wajib bayar. Walau bagaimanapun, mengikut Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata tidak ada dalil yang jelas daripada Quran ataupun sunnah yang menghalang suami ataupun isteri membayar hutang pasangan masing-masing. Syekh Ibn Utsaimin kata apa? Katalah suami tengok isteri dia ada hutang.
Dan hutang tu tak ada kaitan dengan nafkah. Suami tak boleh bagi zakat kepada isteri dia dalam bentuk nafkah, tak boleh, sebab dia wajib tanggung isteri dia. Tapi katalah isteri dia ada hutang lain yang tak ada kaitan dengan nafkah. Contohnya isteri dia ada hutang company, perniagaan dia, yang mana kita ni benda tu tak ada kaitan dengan nafkah suami kepada isteri. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, suami boleh keluarkan zakat untuk bayarkan hutang isteri dia, boleh. Manakala isteri dia boleh bayar hutang kepada suami dia dengan menggunakan zakat dia pun boleh. Dan itulah yang sebaik-baiknya, kerana yang paling afdal ialah kita berbuat baik kepada orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita lah yang paling berhak untuk menerima kebaikan daripada kita. Jadi sesiapa yang ada duit zakat sebagai contoh, maka bolehlah dia menggunakan duit zakat tadi untuk membayar hutang yang ada kepada pasangan dia. Tapi macam saya sebut tadi, kalau suami tadi tuan-tuan, dia nak bagi zakat kepada isteri dia, tak boleh jikalau dia berkaitan dengan nafkah. Sebab nafkah memang wajib suami tanggung isteri dia. Tapi kalau dia bayarkan hutang isteri dia yang tidak ada kaitan dengan isu nafkah, maka yang itu dibenarkan dalam agama, dan itulah sebaik-baiknya. Sebab diutamakan kita menolong orang yang paling dekat dengan kita. Sama dengan isteri, sebagaimana kes Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, isteri dia ada harta. Abdullah bin Mas'ud ni miskin. Jadi tuan-tuan kena ingat, di kalangan sahabat Nabi pun ada yang isteri dia kaya, suami miskin. Siapa dia malam ni yang suami miskin, isteri kaya, dia macam Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau pak mentua kata, apalah hang ni, duit tak ada apa, kata balik kat pak mentua kita, ayah jangan kata sedap-sedap, saya ni Abdullah bin Mas'ud. Boleh kata lagu tu. Kes saya ni dengan anak ayah ni, anak abah ni, isteri saya ni macam kes Abdullah bin Mas'ud. Cakap gitu. Maknanya kalau isteri kita ada duit zakat yang dia nak kena bayar, dia boleh bayar kepada kita. Dia boleh bagi zakat tu kepada kita sebagai suami. Jadi tuan-tuan, ambil video malam ni, pasang dekat isteri kuat-kuat malam ni. Pasang kuat-kuat bagi isteri dengar. Tengok isteri nak bayar zakat kat siapa. Kalau kita ada masalah, kita ada hutang semua, bagi tahu kat dia, utamakan abang dulu. Kalau ayang betul-betul cintakan abang, bagi zakat tu kat abang dulu. Macam tu. Sebab apa? Sebab diutamakan berbuat baik kepada kaum kerabat berbanding dengan orang yang jauh. Jadi sidang hadirin mukminin, sekadar itu kita mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita dengan kemiskinan, tidak menguji kita dengan kefakiran, dengan kemusnahan harta dan seumpamanya. Tapi kalau Allah Ta'ala uji kita juga dengan ujian harta, kehilangan harta, kita mengharapkan Allah Ta'ala menggantikannya dengan ganti yang lebih baik. Dan kita mengharapkan supaya Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk kita mengharungi kehidupan di atas dunia ini, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita support system yang baik, dikelilingi oleh ahli keluarga yang suportif, yang menyokong kita supaya kita kuat di dunia ini untuk mengharungi ujian di atas dunia, dan seterusnya mendapat redha Allah Ta'ala di dunia dan juga di hari akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.